Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi dapat berkongsi dalam pembelajaran ilmu faraid. Kita masih lagi menceritakan tentang waris faraid kategori pertama, iaitu waris ashabul furud. Pada pertemuan kali ini kita akan cuba menghuraikan waris di bahagian sisi, dan kita akan mulakan berkaitan dengan saudara perempuan seibu sebapa kepada si mati. Okey. Istilah saudara perempuan seibu sebapa bermaksud yang kita faham adalah adik-beradik perempuan kandung kepada si mati. Mereka juga termasuk dalam senarai waris ashabul furud. Maksudnya mereka dengan si mati berhubung dengan ibu dan bapa yang sama. Disebabkan itu kita istilahkan mereka dengan istilah saudara perempuan seibu sebapa. Dalam ilmu faraid, mereka mempunyai beberapa cara untuk memperolehi harta pusaka. Dua yang pertama adalah melalui secara fardu, maksudnya bahagian tetap. Manakala nombor 3 dan nombor 4 adalah adik-beradik perempuan memperolehi faraid secara asabah. Dalam hal ini, dua istilah asabah yang berbeza. Satu dinamakan sebagai asabah bil ghair dan yang kedua dinamakan asabah ma'al ghair. Dan keadaan terakhir, adik-beradik perempuan terhalang daripada mendapat pusaka. Kita akan cuba terangkan satu persatu berkaitan dengan saudara perempuan seibu sebapa. Pertamanya, kita tengok bagaimana adik-beradik perempuan, tak kisahlah sama ada kakak si mati ataupun adik perempuan si mati, sebab dalam faraid syaratnya waris mesti hidup. Kita tidak bezakan sama ada waris itu lebih berusia ataupun masih kecil. Bahkan kita tidak bezakan pun jika waris si mati dari kalangan orang kurang upaya, orang kelainan upaya. Mereka tetap ada habuan dalam bahagian pusaka. Pertama, kakak ataupun adik perempuan seibu sebapa memperolehi sebanyak 1/2. Ada syarat yang telah ditetapkan, iaitu jika bilangan mereka seorang sahaja dan tiada anak, cucu, bapa dan tiada waris yang menjadikannya asabah. Ini antara prasyarat yang telah ditetapkan. Maksudnya bilangan kakak ataupun adik perempuan tadi seorang sahaja untuk melayakkan mereka dapat 1/2 daripada harta pusaka, dan pastikan kes tersebut si mati tidak tinggalkan anak, si mati tidak tinggalkan cucu, si mati tiada lagi bapa, dan si mati tidak ada adik-beradik lelaki seibu sebapa. Ataupun yang sama level dengan dia lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, syarat hampir sama, cuma dari sudut bilangan. Bila dia dah 2/3, maksudnya bilangan dia adalah ramai. Iaitu bilangan dia 2 atau lebih. Dan syarat yang belakang ini juga sama dengan yang pertama tadi. Tidak ada anak, cucu, bapa dan tidak ada waris yang menjadikannya asabah. Asabah apa? Ada dua kategori di sini. Kita akan huraikan juga dengan contoh sebentar lagi. Yang ketiga, asabah bil ghair. Bila ada perkataan bi, maksudnya mesti ada gandingan lelaki dan perempuan. Mereka sama level. Cumanya dalam kes ini, maksud gandingan itu adalah seorang adalah adik-beradik perempuan kandung dan seorang lagi adalah adik-beradik lelaki kandung. Barulah masuk. Cumanya adik-beradik lelaki akan mendapat double. Itu maksud asabah bil ghair. Kita ringkaskan SLIB, maksudnya saudara lelaki seibu sebapa. SPIB, saudara perempuan seibu sebapa, mendapat separuh daripada bahagian SLIB. Itu asabah bil ghair. Keempat, istilahnya ialah asabah juga, dapat baki, tetapi istilahnya ialah ma'al ghair, bersama dengan yang lain. Bila situasinya ialah apabila wujud bersama anak perempuan atau anak perempuan, cucu perempuan, atau bersama kedua-duanya. Dalam hal ini, kita bagikan dulu peruntukan kepada anak perempuan dan cucu perempuan tadi. Jika ada baki, maka kakak ataupun adik perempuan si mati layak untuk dapat baki tersebut. Dalam bahasa mudah, bukan semua keadaan perkataan asabah ditujukan kepada orang lelaki. Dalam istilah asabah ma'al ghair ni, adalah situasi yang agak special diberikan kepada adik-beradik perempuan kandung. Dan yang terakhir sekali, kakak ataupun adik perempuan kandung tidak layak untuk mendapat pusaka.
Kita tak kata tadi si mati tiada tadi, tapi dalam kes yang kelima ni apabila wujud bapa atau ada anak lelaki atau ada cucu lelaki daripada anak lelaki merupakan waris-waris yang lebih dominan, yang lebih layak untuk mendapat faraid. Dalam situasi itu adik-beradik si mati tidak layak untuk mendapat faraid. Ada tak dalil sandaran hukum kepada dalil ini? Faraid saudara perempuan seibu sebapa ini diterangkan oleh Al-Quranul Karim sendiri menerusi surah An-Nisa ayat terakhir sekali iaitu ayat 176. A'udzubillahi minasyaitonirrajim yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini imru'un halaka laisa lahu walad wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat ithnatayn falahuma ath-thuluthani mimma tarak وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Okay. Yang bermaksud mereka orang-orang Islam umatmu meminta fatwa wahai Muhammad tentang berkaitan dengan masalah kalalah. Kalalah maksudnya mereka yang meninggal dunia tanpa usul daripada lelaki dan tanpa furuk daripada lelaki, tanpa zuriat lelaki. Iaitu jika seorang mati tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai seorang saudara perempuan dan dia mempunyai seorang saudara perempuan, maka bahagi saudara perempuan itu 1/2 daripada harta yang diperolehi si mati, ditinggalkan oleh si mati. Dan dia pula saudara lelaki mewarisi semua harta saudara perempuannya jika saudara perempuan tidak mempunyai anak. Kalau pula saudara perempuan itu 2 orang, maka keduanya mendapat 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan jika sekiranya mereka ramai, saudara-saudara tadi ramai, iaitu lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki menyamai bahagian 2 orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat, dan ingatlah Allah amat mengetahui apa-apa tiap sesuatu, akan tiap-tiap sesuatu. Ini adalah sandaran dalil ataupun hukum kepada bahagian yang telah ditetapkan kepada anak saudara perempuan kandung seibu sebapa. Cuba kita lihat beberapa contoh kes yang menerangkan bagaimana saudara perempuan memperolehi faraid masing-masing. Contoh mudah yang pertama. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah saudara perempuan seibu sebapa. Okay? Kita kata kalau bilangannya seorang, tiada bapa, tiada anak kepada si mati, maka saudara perempuan IB inilah adik-beradik perempuan hanya mendapat 1/2 sahaja. Bila 1/2 maksudnya harta si mati ada lagi berbaki. So, baki ini perlu diserahkan ke Baitul Mal. Contoh yang kedua. Seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 2 orang saudara perempuan seibu sebapa. Kakak kandung ataupun adik kandung, adik perempuan kandung. Kita kata tadi, kalau bilangan dia 2, tidak ada bapa, tidak ada anak kepada si mati, maka 2 orang ini akan berkongsi pada portion yang sama iaitu 2/3. So, ada baki lagi iaitu 1/3. Disebabkan bilangan 2 ini menyamai dengan bilangan adik-beradik di sini, maka setiap seorang layak untuk mendapat 1/3. Namun jika lebih daripada 2 orang, mungkin perlu kita selaraskan pecahan tersebut. Contoh yang ketiga, yang ini seorang perempuan meninggal dunia dan warisnya ialah seorang saudara perempuan kandung dan seorang saudara lelaki kandung. Yang ini kita katakan mereka adalah sama level dan mereka kedua-duanya adalah adik-beradik kepada si mati. Cumanya dalam Islam melihat apabila lelaki itu dapat lebih, maksudnya tanggungjawab dia besar untuk jaga maintenance keluarga tersebut, uruskan harta keluarga dengan cermat dan sebagainya. So dalam istilah ini, 2 orang adik-beradik ini akan mendapat as-sabah bil ghair. Pastikan kedua-duanya sama level iaitu seibu sebapa. Okay. So jumlah untuk kes ini disebabkan seorang, maka jumlah keseluruhan adalah 3. So, yang lelaki akan mendapat 2, nak menunjukkan double, dan yang perempuan mendapat 1 bahagian. Contoh yang keempat, ini yang dikatakan sebagai as-sabah ma'al ghair. Kita kata tadi syaratnya mesti adik-beradik perempuan bersama dengan zuriat perempuan kepada si mati. Contoh dalam kes ini, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah seorang anak perempuan dan seorang saudara perempuan seibu sebapa. Seibu sebapa. So, kita bagi terlebih dahulu anak perempuan. Kita dah belajar sebelum ini. Anak perempuan jika bilangan dia seorang ialah 1/2. So,
asabah ma'al ghair dalam kes ini ialah baki selepas 1/2 juga bernilai 1/2 kepada adik-beradik perempuan tadi. Ya. Dan yang terakhir sekali, kita bagi contoh paling mudah sekali bagaimana adik-beradik perempuan terhalang daripada mendapat pusaka, iaitu apabila si mati, kalau kita kata tadi ada ayah lagi. Ya. So, secara logiknya, contoh begini, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah bapa dan saudara perempuan seibu sebapa. Bapa ini juga adalah bapa kepada adik-beradik perempuan ini. Itu sebabnya Islam melihat bapa ini sangat kena bertanggungjawab lah terhadap kedua-dua anaknya, seorang yang dah meninggal dan seorang lagi yang masih hidup sebagai waris. Walaupun dia tak dapat, tapi bapa tadi perlu bertanggungjawab dalam meneruskan lagi kesinambungan hidup dan nafkah. So, dalam kes ini, keseluruhan harta akan diserahkan kepada bapa si mati. So, itulah dia 5 bahagian pusaka kepada adik-beradik perempuan kandung ataupun seibu sebapa. Untuk itu, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.